Sikaduk. Ya, Sikaduk. Sikaduk yang diejek-ejek. Sikaduk yang kalah dengan raja. Sikaduk yang bertukar ayam dengan raja. Sikaduk inilah juga yang menggadai kampung dek kalah kepada raja. Tapi kasihan sebenarnya Sikaduk ini. Dia ditipu raja bulat-bulat. Raja bukan sahaja menindas rakyat, tanah, malahan siap dirampasnya lagi harta rakyat siang-siang. Kasihan Sikaduk, istri dan anaknya. Sudahlah hidup merempat dan menumpang di tanah sendiri, bertambah miskin pun ada. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Masa silih berganti, Sikaduk sudah mempunyai keturunan. Sudah bertukar status jadi datuk rupanya Sikaduk. Ini Hasan, anak Sikaduk. Hasan bermaksud yang baik. Ustaz di madrasah itulah yang menasihati Sikaduk, menamakannya Hasan. Seperti bapaknya, Hasan memilih nama baik untuk anaknya, Hakim, yang bererti bijaksana. Ini pula Hakim, cucu Kaduk. Hal inilah yang akan diceritakan di sini. Hakim seorang graduan university. Status ilmu yang dimiliki olehnya yang telah membawanya membuka kes menuntut tanah datuknya yang dirampas raja. Hakim dibantu oleh Azam, rakan baiknya merangkap peguam Hakim. Yang Arif, adakah Pak Kaduk membantah perintah raja apabila diminta bertukar ayam? Dia akan dianggap menderada dan bakal dipancung sekiranya membantah. Jelas ayamnya, Cikunani diserahkan tanpa kerelaannya. Lagi pula, tidak sebarang bukti yang mengesahkan pertukaran itu. Kemenangan Cikunani bermaksud kemenangan Pak Kaduk dan layak menerima apa-apa hadiah yang sudah ditawarkan. Dalam hal ini, tanah Pak Kaduk masih jelas miliknya seperti yang dituntut oleh anak buah saya. Kalau saya dapat menembus tanah itu, saya mau bina sebuah memorial. Memorial Pak Kaduk. Biar jadi tanah peringatan kepada orang Melayu, supaya berhati-hati dan menjaga hak tanah daripada dirampas orang lain. Bina tuguk memorial Pak Kaduk? Bukannya ada pelancong mau melawat ke sini? Bergerak sajalah. Sudah namanya pun tanah pertanian. Memang sesuailah kita kerjakan dengan berkebun ataupun menternak. Saya sudah berjumpa dan berbincang dengan beberapa orang dan juga agensi berkaitan bidang pertanian. Hakim memutuskan untuk memanfaatkan tanah datuknya dengan mengikat kontrak dengan sebuah syarikat besar dan terkenal di seluruh dunia, Global Chicken, yang mempunyai cawangan di Malaysia, yaitu Rangkaian Jasa Agrikultur atau singkatannya RAJA. Aktiviti pengeluaran makanan sangat penting. Negara mesti mengeluarkan lebih banyak makanan. Mengapa sebagian besar bahan makanan kita bergantung bahan makanan import, sedangkan ada ratusan ribu ekar tanah yang terbiar kosong dan tidak produktif? Keadaan ini berbahaya kalau terjadi bencana di negara kita. Rakyat mesti mengambil peluang dalam bidang pertanian, terutamanya kepada ribuan siswaza Melayu yang masih menganggur. Banyak peluang dalam dasar ekonomi baru. Pelbagai bantuan dan skim pembiayaan untuk projek pertanian dikendalikan oleh bank khusus. Kesanggupan Anda penting. Ingat slogan ini, pertanian adalah perniagaan.
Hakim dengan berbekalkan kudrat dan peluh yang mengalir dari segenap tubuhnya, mula mengusahakan kerja-kerja membersihkan tanah dan membina reban ayam. Cabaran Hakim juga melibatkan kos pembinaan reban ayam tertutup dengan sistem yang moden. Tambahan lagi, urusan dengan bank melibatkan pinjaman berjumlah RM200,000 memerlukan Hakim terpaksa mencagarkan tanah datuknya dan berulang kali berurusan dengan bank. Mujur seorang yang berhormat membantu urusan Hakim. Dengan pertolongan itu, maka Hakim berjaya menandatangani perjanjian dengan raja dan terbinalah sebuah reban besar untuk ayam-ayamnya kelak. Dan ya Hakim, atas permulaan bisnis ini, semoga berjaya. Setahun lagi, insya Allah, kita akan berjumpa di reban ini merayakan ulang tahun kau menjadi peternak. Terima kasih sahabatku. Semoga semua urusanku dipermudahkan. Saya doakan juga kau baik-baik saja selama berada di sana. Kim! Kim, sudah berapa pusingan jualan ayam kau ini? Pusingan ke-6 baru selesai. Anak-anak ayam yang kita lihat tadi masuk pusingan ke-7, Zam. Hasilnya bagaimana? Saya jangka semuanya nampak baik, Kim. Kerja-kerja menternak ayam ini bersiko. Cuma kalau semua orang takut memulakan, bagaimana dengan sumber makanan? Tapi itulah, kadang-kadang saya pun tidak lari daripada masalah. Apa masalahnya? Bukankah kerjaan sudah janjikan bantuan insentif kepada peternak karena menambah bekalan makanan untuk rakyat? Azam, masalahnya bukan itu. Tetapi masalah lain timbul. Jalan masuk tidak berturap dan becak pada musim hujan. Lori pernah sangkut dulu. Dan sebenarnya Zam, surat saya sudah tulis. Tapi itulah, jawaban pegawai berkaitan tetap sama. Tiada peruntukan. Panas juga telinga saya nih mendengar caci maki orang kampung gara-gara lori itu. Jadi, bagaimana pula dengan hasil jualan ayam? Hasil masih ada, tapi itulah Zam, jumlah hutang sangat tinggi. Manakan tidaknya, anak-anak ayam, dedak, dan ubat-ubat, kosnya tinggi dan dipotong dari hasil jualan. Coba tengok nih. Hasil jualan ialah Rp85.000. Tapi hutang dengan syarikat raja ialah Rp72.000. Untung sebanyak Rp13.000 itulah yang saya gunakan untuk bayar pinjaman bank, gaji pembantu, upah penangkap ayam, bil listrik dan air, dan kos penyelenggaraan yang lain lagi. Saya tersilap di sini. Saya pikir jika mengikat kontrak dengan syarikat raja, situasi kami menang-menang. Rupanya, indah kabar deh rupa. Syarikat itu tetap untung besar, biarpun saya rugi. Tidak kan syarikat raja itu ada udang di sebalik batu. Harga dedak dan obat-obatan, semuanya dikawal oleh mereka. Jangan saja, mereka sengaja memberikan obat-obat yang salah, supaya ayam-ayam saya itu sakit. Lebih banyak uang yang saya belanjakan, gara-gara membeli obat mereka. Jabatan hewan sepatutnya memantau. Aduan juga boleh dibuat terus kepada mereka. Dokter veteriner juga ada jika ayam kau sakit, Kim. Saya harap begitulah. Harap kerajaan boleh buat sesuatu. Jangan biarkan peternak kecil seperti saya ini ditindas. Ternakan cara kontrak ini memang ada kelebihannya. Tidak perlu susah-susah. Syarikat itu tolong uruskan. Betul. Segalanya mereka yang tentukan, baik harga ataupun bahan. Tapi hutang membelenggu hidup saya, Azam. Coba pikirkan, kalau nasib tidak baik, jualan tidak balik modal, maksudnya saya akan tetap berhutang dengan syarikat raja. Jadi Kim,
Apa cadangan kau sekarang? Apalagi yang saya beli buat Zam selain meneruskan kerja-kerja ini? Utang dengan bank mesti dibayar. Sia-sia usaha kita di mahkamah jika tanah ini dirampas, sama seperti tanah datukku yang dirampas raja dahulu. Nasib saya serupa dengan datuk. Membela ayam, menggadai tanah, malah sama-sama masih berada di bawah cengkaman orang berkuasa. Nasib baik saja nama saya tidak kolot seperti datuk. Sepatutnya kaduk, pin kaduk itu sesuai dengan saya. Zaman kita ini tiada lagi raja yang menyambung ayam, tetapi raja baharu muncul. Kita tidak dapat lari daripada bayangan raja itu. Mereka masih menjajah kita, sedangkan kita masih tetap seperti kaduk dan raja zaman dulu. Aduhai malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Hai mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati Pengetua SMK Gunsanat II, Encik Mike Iping, barisan penolong kanan, guru-guru yang disayangi, dan rekan-rekan yang dikasihi. Pada hari ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengetua dan guru-guru kerana memberi penghargaan kepada saya untuk menerima anugerah yang sangat bermakna ini. Tanpa guru-guru, keluarga dan rekan-rekan yang sentiasa memberi sokongan, saya tidak mungkin akan mencapai apa yang saya ada sekarang. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM. Jangan jadikan keadaan kamu sekarang sebagai alasan untuk tidak berjaya dan teruskanlah perjuangan kamu. Never give up, because great things take time. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.